Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, pada suatu hari saya telah naik ke atas rumah Hafsah, lalu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Itulah hadis yang terakhir pada malam ini untuk nota kita ni, dan untuk bab yang ke-7, bermula pada muka surat 95, iaitu bab ma jaa min ar-rukhsati fi dhalik. Bab ma jaa min ar-rukhsati fi dhalik. Itu bab. Di bawah bab yang ke-7 ini ada dua hadis. Hadis yang ke-8 dan yang kita baca tadi hadis yang ke-9. Bab yang ke-7 ada kaitan. Bab yang ke-7 ada kaitan dengan bab sebelumnya, iaitu bab yang ke-6, di mana Imam Tirmizi membuat satu tajuk. Ini muka surat 85. Nota kita ni yang permulaan muka surat yang pertama, nota kita 85. Babun fin nahi an istiqbal al-qiblah bi gha'itin aw bawlin. Bab larangan menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Seperti mana kita sudah maklum cara Imam Tirmidzi dalam menyusun kitab sunannya, khususnya dalam bab fiqh yang berkait dengan fiqh, beliau seringkali membuat dua tajuk. Macam di sini, tajuk yang pertama, iaitu bab yang ke-6 ni, menyatakan larangan menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Maka dia buat pula satu bab yang lain, iaitu bab yang ke-7, surat 95, yang mana berlawanan dengan bab yang sebelumnya, bab yang ke-6 tadi. Kalau bab yang ke-6 menyatakan larangan, maka bab yang ke-7 menyatakan keharusan. Jadi boleh kita membelakangi atau menghadap kiblat ketika membuang air. Tujuan Imam Bukhari buat begini, Imam Tirmidzi membuat begini, ialah untuk menyatakan adanya khilaf pendapat ulama, adanya perbezaan pada pendapat ulama berhubung dengan masalah ini. Ada yang menyatakan tidak boleh, tidak harus, haram sampai ke peringkat itu. Dan ada juga, ini di satu pihak ya, ada juga yang mengatakan bukan sampai ke peringkat haram, tapi terlarang juga. Ia termasuk dalam bab makruh sahaja, makruh, tapi terlarang juga. Alasan mereka, dalil mereka dalam perkara ini, dalam mengharamkan atau memakruhkan perbuatan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang air itu, ialah hadis yang dikemukakan oleh beliau, oleh Imam Tirmidzi di bawah bab ke-6, iaitu hadis Abu Ayyub, hadis yang ke-7. Melalui bab ke-7 tadi, bab 6, ini bab 7
Imam Tirmidzi kemukakan pula hadis-hadis yang menjadi pegangan kepada golongan yang berpendapat harus menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika membuang air, tidak haram. Mana dalilnya? Dalilnya di bawah bab 7. Dan Imam Tirmidzi kemukakan dua hadis di bawah bab 7 ini. Kedua-duanya zahirnya menyatakan bolehlah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun buat begitu. Kalau benda tu haram, takkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan benda yang haram. Paling tinggi pun kalau dia untuk menyatakan benda tu tidak haram, paling tinggi pun benda makruh ya kalau dia buat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda haram, tak akan dia buat. Kalau benda itu berlaku pun akan ditakdirkan berlaku kepada orang lain, kepada sahabat misalnya. Itu Rasulullah sendiri tak akan berlaku. Dia terpelihara daripada benda-benda seumpama itu. Misalnya Rasulullah pernah minum arak, walaupun di satu ketika dalam Islam ini di permulaannya arak itu tidak diharamkan, tapi tidak ada ayat juga yang menyatakan minumlah, boleh minum, tak ada. Cumanya itu penerusan kepada amalan jahiliyah. Jadi orang jahiliyah minum arak dan mereka minum arak terus bila masuk Islam, sebabnya Islam tidak ada melarang dengan tegas. Walau bagaimanapun benda itu kemudiannya diharamkan. Pada ketika itu di peringkat awal tidak haram, kemudiannya sahaja diharamkan. Macam itu pun tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau haram daripada awal lagi. Kalau haram daripada awal lagi, tentu sekali Allah Subhanahu wa taala memelihara nabinya daripada tersalah dalam melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Misalnya kalau kita tengok kencing sambil berdiri, akan ada bab. Imam Tirmidzi akan buat bab. Dia buat bab macam ni juga. Satu menunjukkan boleh, satu lagi menunjukkan tak boleh. Dia akan buat macam ni. Bagi orang yang kata tak boleh, dia pegang, ada pegangan ni. Bagi orang yang katakan boleh, dia adalah dalil. Dan bagi orang yang mengatakan makruh, iaitu makruh, dalil yang sama. Cuma dia kata benda ni dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak kerap, tidak banyak kali, sekali pun sudah memadai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan sesuatu yang makruh. Kepadanya tidak makruh. Kepada dia, bila dia melakukannya tidak makruh. Kepada orang lain saja makruh. Tapi hukum benda macam itu makruh lah. Jadi dia kata buktinya Nabi SAW sendiri pernah kencing sambil berdiri. Kalau benda itu haram, dia tak akan berlaku. Itu maksud yang kita dah sebutnya. Kalau sampai ke peringkat haram, dia tak akan buat. Bagi orang yang kata makruh, dia boleh jadikan dalil ini. Sebab kita kata macam mana boleh Rasulullah buat benda makruh? Boleh. Yang makruh tu kalau kita buat tak boleh pahala. Buat tak berdosa. Kalau tinggalkan tak dapat pahala. Atau adalah sedikit sebanyak perbezaan dari segi makna dia tu. Tapi kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala walaupun benda tu makruh. Dan bila kata dia buat walaupun sekali, ini jelas menunjukkan benda tu tidak haram. Kalau haram, dia tidak akan buat. Banyak lagi yang lain-lain. Misalnya berzina. Tak pernah Nabi-Nabi ni, mana-mana Nabi lah,
terutamanya Nabi kita, walaupun sebelum dia menerima wahyu berzina, tak benar. Walaupun cara perkahwinan itu cara Islam betul seperti yang ada sekarang ni, di peringkat awal tu tak ada, dia ada perkembangan dia juga, ada prosesnya juga, peringkat demi peringkat. Misalnya di peringkat permulaannya kahwin dengan orang kafir boleh, orang Islam boleh kahwin dengan orang kafir. Anak Rasulullah SAW sendiri, Zainab, berkahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi' yang bukan Islam. Itu di peringkat awal ada. Jadi perkahwinan yang dianggap sah oleh masyarakat itu dikira sah di peringkat awal. Jadi nak kata berzina tak ada, tak ada. Dan Islam menerima perkahwinan yang diterima di suatu ketika dahulu itu sebagai perkahwinan yang sah. Dia tidak kira sebagai zina. Kalau mengikut kita sekarang ni, yang ada sekarang ni, kalau tak sah dia jadi berzina, jadi berzina. Tapi pada masa itu tidak, dia ada perkembangannya. Walaupun ketika dalam proses perkembangan itu tak juga berlaku kepada nabi-nabi, khususnya nabi kita, tetapi ia ada berlaku kepada sahabat. Berzina ada berlaku kepada sahabat, bukan seorang dua, ramai juga. Apa yang tidak mungkin berlaku pada Nabi, Allah SWT takdirkan berlaku kepada sahabatnya. Adalah hikmah-hikmatnya. Hikmah-hikmatnya adalah tentu ada. Sebab itu Allah SWT takdirkan berlaku. Tapi nak kata berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri tidak, sebab ia adalah sesuatu yang haram. Situ juga pergi kaedah yang sama. Kalau benda haram tak akan berlaku kepada Rasulullah SAW. Kalau berlaku juga, ini menunjukkan tidak haram. Paling tinggi pun kalau larangan itu, ia memberi makna makruh. Macam dalam bab ni, dalam kes ini, membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat, ada hadis yang melarang, ada hadis pula yang membenarkan. Jadi nampak tu ada, bukan tak ada langsung, ada. Jadi dengan sebab ada yang zahir yang menunjukkan harus boleh, dia jadi larangan tadi tak kuat. Tak kuat tu dia turun sikit darjat dia. Bila turun tu daripada haram turun kepada makruh lah. Itu salah satu kaedah yang dipakai oleh mereka yang mengatakan makruh itu. Yang keduanya ialah Nabi SAW sendiri ada buat. Kalau benda tu haram, dia sama sekali tak akan buat. Itulah kesimpulannya. Kemudian hadis yang ke-9, termasuk di bawah bab 7 yang menyatakan keharusan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang air, sama ada air besar atau air kecil. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Jadi kalau hadis yang pertama, hadis yang ke 7 di bawah bab 6 menyatakan larangan Nabi SAW dan ia sahih, maka di pihak yang menunjukkan keharusan berbuat begitu juga sahih. Sebab itu dia jadi kuat. Sebab itu khilafnya banyak dalam perkara ini, seperti yang kita telah kemukakan sebelum ini. Cuba tengok misalnya, ini daripada muka surat 89, perbincangan kita di situ. Daripada situ panjang, saya kemukakan ada 10 semuanya pendapat berhubung hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika membuang air. Ada 10 semua. Di situlah dan dalil masing-masing. Siapa-siapa yang termasuk dalam golongan yang pertama, termasuk golongan yang kedua, sila lihat di situlah. Di situ ada
telah dikemukakan khilaf itu. Kemudian kaedah yang dipakai oleh masing-masing itu saya kemukakan pada muka surat 92 dan 93. Tengok situlah pula. Hadis yang ke-9 ini termasuk dalam dalil bagi golongan yang kedua yang mengatakan harus. Kemudian yang itu pun sahih, yang ini sahih. Yang mana yang lebih baik kita nak pakai? Kita nak tarjih yang mana? Macam-macam pula pendapat tu. Macam-macam pula. Ada yang mentarjihkan hadis yang lebih kuat, sahih. Mana yang lebih sahih? Kalau yang lebih sahih, memang seperti saya telah kemukakan sebelum ni, tak boleh nak lawan hadis yang dululah. Hadis yang ke-7 di bawah bab 6, iaitu hadis Abu Ayyub, tak boleh lawan itu. Itu paling tinggi. Tetapi hadis yang membolehkannya juga ni hadis yang sahih. Hadis sahih. Walaupun ia tidak sekuat sesahih hadis yang ke-7 itu, tapi dia sahih juga. Bahkan ada banyak turuknya atau saluran riwayatnya. Ada yang bertaraf hasan dan ada juga yang bertaraf sahih. Itulah yang Imam Tirmidzi kata pada muka surat 100 tu. Cuba tengok. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan lagi sahih. Maksudnya ada sanadnya yang bertaraf hasan dan ada juga sanadnya yang bertaraf sahih. Ada dua. Jadi ada banyak. Seperti pada biasa, untuk meringkaskan, bila kita terjemah macam saya baca tadi, saya terus kata Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Saya sebutkan perawi yang di atas sekali, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain itu ditinggalkan. Padahal kalau nak sebut pun boleh juga, tapi jadi panjang. Kalau nak sebut macam ni lah. Hanad meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami daripada Ubaidillah bin Umar dan seterusnya sampai kepada Ibnu Umar. Itulah kalau nak sebut penuh. Tapi untuk meringkaskan, biasanya para ulama mengatakan macam tadi, dengan sanadnya Imam Tirmidzi, atau kalau Bukhari dengan sanadnya Bukhari, dan lain-lain lagi macam itulah. Sama lah kita mana-mana. Satu perkara ya, di sini tak ada, saya cuba tengok ni, tak ada. Semuanya hadis yang ada dalam nota ni, hadis 7, hadis 8, hadis yang ke-9 ni, semua sebut haddatsana. Tidak ada akhbarana. Tidak ada akhbarana. Kalau yang ringkasnya dalam tulisan ringkas, dia kadang-kadang tulis na saja. Untuk haddatsana tu nun alif sahaja, atau sa nun alif, tapi bacanya haddatsana. Kalau akhbarana, dia alif yang ada hamzah di atasnya itu, nun alif macam ana, tapi bacanya bukan ana tapi akhbarana.
Itu bezanya. Bezanya kalau haddatsana menunjukkan hadis yang diterima itu, hadis yang macam kita kata hadis yang ke-9, hadis yang diterima oleh Imam Tirmizi daripada Hannad ini, guru dia Hannad, dibaca oleh guru dan murid ramai, murid dengar. Bila murid nak meriwayatkan hadis yang macam tu yang dibaca oleh guru, dia akan kata haddatsana. Itu. Kalau akhbarana, maknanya penerimaan hadis itu dalam bentuk murid baca depan guru, dan guru hanya mengesahkan. Dia dengar, dia tak komen apa, tak kata apa, dia mengesahkan. Itu akhbarana. Dan yang menerima hadis itu semasa menerima itu ramai, sama ada haddatsana atau akhbarana itu ramai. Macam ni Imam Tirmizi tak dengar seorang dia saja, sama seorang kita kata dengan guru dia tidak, tapi dia ramai, pelajar tu ramai. Mungkin haddatsana guru baca, murid ramai. Kita akan berjumpa dalam kitab hadis ni, ada kalanya dia kata haddatsani, atau dalam bentuk ringkasnya sa nun ya, bacanya haddatsani. Ini menunjukkan murid seorang, bukan ramai-ramai, tidak. Guru baca juga, guru juga yang baca, tapi murid seorang sahaja. Kalau akhbarani sama juga, yang baca murid, guru dengar, murid itu seorang saja. Kalau murid ramai, tak kira lah sama ada murid yang meriwayatkan hadis ini, yang tulis kitab macam Imam Tirmizi ini, dia sendiri ke yang baca atau kawan dia yang lain yang baca, tak kira. Dia sudah boleh menggunakan istilah itu, iaitu akhbarana, boleh menggunakan istilah itu. Itu satu perkara perlu ingat, perlu ingat. Kadang-kadang tak ingat kita ni, kadang-kadang tak ingat. Kadang-kadang saya mengajar, ini saya tak tanya, kalau dalam kelas Darul Kausar tu saya tanya, ambil masa begitu. Tapi ya, sebab kalau tanya-tanya begitu kan ambil masa banyak. Kalau tanya, kadang-kadang berapa kali dah kita sebut, pelajar-pelajar dia tak ingatnya, itu masalah. Itu masalah. Kalau pelajar tu boleh terus ingat, banyak untung. Tapi sebab itu saya ulang banyak kali. Mungkin dia sudah ingat, dia kata dulu sebut dah, mungkin menjemukan kepada dia. Tapi sebab majlis kita ni sentiasa ada yang baru, sentiasa ada yang baru. Saya perhatinya ada yang baru. Boleh jadi kalau tak sebut benda-benda macam ni tu, dia jadi apa bezanya? Kemudian kenapa saya terjemah sama, setengah-setengah orang terjemah tak sama. Saya terjemah begini, Hannad meriwayatkan kepada kami. Ini terjemahan kepada haddatsana. Kalau terjemahan kepada akhbarana pun saya tulis begini juga. Setengah-setengah orang dia terjemah begini, Hannad menceritakan kepada kami. Mencerita kalau haddatsana. Kalau akhbarana, misal kalau Hannad, Hannad memberitahu kami, dia ada beza begitu. Kenapa saya buat tak ada beza? Haddatsana pun saya terjemah meriwayatkan kepada kami, akhbarana pun saya terjemah begitu juga. Kenapa? Ada sebabnya, bukan saja-saja. Tapi kalau kita perhati itu, nampak saja-saja adakah sama, maknanya boleh jadi ingat sama? Tidak, bukan. Memang ada bezanya. Bila lafaz tu berbeza, maknanya pun berbeza juga lah kira-kiranya. Mesti ada sedikit sebanyak perbezaan itu. Tetapi dengan kita terjemahkan begini ialah dengan maksud lain.
mengisyaratkan kepada istilah Tirmizi dan Bukhari. Kalau haddatsana dengan akhbarana itu sama saja. Sebab itu kita terjemahkan meriwayatkan. Hakikatnya menceritakan atau memberitahu, hakikatnya riwayatlah. Hakikatnya meriwayatkan. Jadi bagi mereka ni, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dia sama saja. Haddatsana dengan akhbarana. Tapi bagi Imam Muslim tak sama. Sebab itu di situ mungkin kita kena macam lain pula. Kena macam lain pula. Kena teliti, mungkin kalau nak buat perbezaan pun ada kewajarannya. Tapi kalau di sini dah sama. Kalau yang haddatsana kita nak tukar dengan akhbarana, boleh. Sebab apa? Mengikut mazhab dia, Imam Tirmizi, haddatsana dengan akhbarana boleh ditukar-tukar, boleh ditukar ganti. Berbeza dengan Muslim. Cumanya kalau kita kata haddatsana seperti tadilah maknanya, guru baca, murid dengar. Kalau akhbarana, murid baca, guru dengar. Itu tetap ada, tapi bagi mereka nilainya sama. Sebab itu kalau kita terjemah sama, meriwayatkan pun boleh. Tidak jadi mengelirukan. Sama saja. Tapi kalau Imam Muslim, kena jaga sikit. Sebab haddatsana bagi dia, bila guru baca, murid mesti kena sebut haddatsana. Jangan sebut akhbarana. Tak boleh. Dia kira sudah tidak amanah. Sudah tidak amanah. Kalau murid yang baca, guru dengar, jangan kata haddatsana, kena kata akhbarana. Kalau mengikut mazhab dia. Ini mazhab dalam hadis. Dalam hadis ni pun dia ada mazhab juga. Bukan dalam fiqh saja. Dalam hadis ni cara begini mengikut cara orang ni. Mengikut cara orang ni begini. Dia ada mazhab juga. Kalau Muslim tak boleh. Dia kena amanah. Kalau tidak, kalau murid baca, guru dengar, kita kata haddatsana, tidak amanah. Yang amanahnya kalau murid baca, guru dengar, akhbarana. Begitu juga haddatsana, guru baca, murid dengar. Baiklah, kita kata, kenapa yang Imam Bukhari dan Imam Tirmizi kata tak ada beza, dua tu boleh tukar ganti. Imam Muslim pula kata ada bezanya, tak boleh, kena jaga tu. Jadi kita nampak dari sudut tu nampak lebih cermat, lebih berhati-hati Imam Muslim lah nampaknya. Tapi kita tak boleh kata Imam Bukhari ni seorang ahli hadis yang tidak cermat, mudah-mudah, jangan kata begitu. Sekali pandang, sekali imbas, memang nampak begitulah. Iyalah, itu ada kebenarannya dari sudut itu. Kalau kita nak kata kelebihan pun, ya katalah, tak apalah. Itu satu kelebihan dia. Tapi segala-galanya kelebihan sesuatu kitab ni bukan terletak di situ saja. Banyak lagi benda lain. Banyak lagi benda lain. Kalau kita nak kata, katalah. Tapi dia tak terima. Kita kata macam mana pun dia tak terima. Dia pegang begitu dah. Sebab apa? Kata dia, bagi orang yang kata ada beza ni, dia kata kalau guru baca, guru kan mestilah dia lebih mahir, lebih teliti, lebih tahu banyak sudutnya. Jadi kalau dia baca, dia tidak salah. Kira-kiranya tidak salah. Guru baca, jadi murid dengar. Kalau murid baca, boleh jadi salah. Lepas tu yang salah kalau katakanlah guru tu telinga dia berat sikit, dia bermasalah pendengaran dia sikit, dia tak apa. Dia tak tegur, murid ingat betul, padahal salah. Itu kelemahan kalau murid baca. Tapi kalau guru, walaupun dia tuli pun, tapi dia akan baca betul. Kalau orang lain baca, mungkin dia tak dengar.
Jadi yang dia tak tegur tu diingat oleh pelajar-pelajar sebagai yang betul, padahal itu ada yang tak betul, dia tak tegur. Jadi itulah kata dia, sebab itulah lebih baik guru baca. Guru baca. Sama juga kata sebelah ni, pihak satu lagi sama juga, guru pun ada kalanya dia terleka. Dia terleka. Kalau dia baca, dia salah, murid anggap betul. Murid anggap betul. Sebab apa? Sebab dia guru. Padahal manusia, sebagai manusia, dia mungkin ada juga tersalah, walaupun dia tu seorang hafiz, seorang yang hebat pun boleh tersalah. Tapi murid sudah anggap betul. Itu kelemahan kata dia kalau guru baca. Lebih baik murid baca, jadi guru dengar. Bagi Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi lebih kurang, sebab tu kata lebih kurang. Kemungkinan silap itu boleh berlaku. Kalau guru baca pun ada juga kemungkinan. Kalau murid baca pun ada juga kemungkinan yang boleh berlaku kesilapan itu. Ada juga. Itulah sebabnya hadis-hadis sahih yang tinggi kedudukannya itu, dia tengok pada sifat perawi itu. Sifat perawi itu. Jadi perawi itu kalau dia jenis cerdik, dia jenis pelajar yang pintar, dia tahu dah guru dia ni tuli. Mungkin kalau dia baca salah, guru dia tak akan tegur. Dengan sebab itu dia akan minta guru dia lah yang baca. Dan guru tu bukan jenis leka, bukan jenis mengantuk. Kalau jenis mengantuk mungkin salah. Jadi itu inilah yang dikatakan pelajar yang dhabit, termasuk dalam istilah dhabit, teliti. Kalau guru macam ni nak buat macam mana? Sebab yang kita terima hadis-hadis ni kan, dalam sejarahnya setengah-setengah tu guru tu tua sangat, tapi dia masih lagi mengajar. Dia sihat, fikiran dia tak bercelaru, cuma pendengaran dia terperak sikit, perjalanan dia, gerak-geri dia tu lambat, itu saja. Tapi dari segi kemahiran dia, lebih dia daripada yang muda-muda tu. Walaupun dia ni sudah tua, banyak perkara dia tak nampak suruh baca misalnya, tapi dia lebih mahir. Jadi murid ni ataupun guru sendiri, dia tengok keadaan tu. Kalau guru yang bijaksana, begitu juga murid yang bijaksana, dia tengok dalam keadaan macam ni patutnya guru baca ke saya baca. Sebab itulah dia ada nilai yang tersendiri pula pada murid-murid tu, perawi-perawi tu. Sebab tu kita kena tengok perawi dia orang macam mana. Kalau orang ni tidak teliti, dia ambil semua. Dia tak kira orang ni jenis tidur ke tidak dalam kelas. Guru tu baca betul dah, dia tu tidur pasal tu. Jadi kalau perawi yang teliti, dia tak mau ambil daripada guru macam ni, sebab dia tahu sejarah orang ni tak teliti. Dia suka tidur dalam kelas misalnya, menyebabkan banyak berlaku kesilapan dalam catatan dia tu. Yang sebenarnya guru kata macam lain, dia faham macam lain. Dia sebab dia tak dengar, dia faham sendiri. Lepas tu itu dia ada bezanya antara seorang perawi dengan seorang perawi yang lain. Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah bin Sulaiman. Oleh kerana Hannad itu latar belakang dia, biografi dia sedikit sebanyak telah kita kemukakan sebelum ini, jadi tidak lagi kita perkenalkan tentang dia tu. Cuma Abdah bin Sulaiman, perawi yang kedua, guru kepada Hannad. Jadi bila kata Hannad meriwayatkan kepada kami, ini siapa yang kata? Ini Imam Tirmidzi lah. Di bawah pada Hannad ini Imam Tirmidzi. Abdah bin Sulaiman meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Umar. Abdah bin Sulaiman Al-Kilabi, Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau meriwayatkan hadis daripada Hisham bin Urwah. A'mash dan lain-lain. Ahmad Ishaq, Hannad Ibn Sari, Abu Quraib dan lain-lain pula
ada antara, sepatutnya adalah, sepatutnya baikilah, adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Nukta itu salah dekat ini, dia tak jadi besar. Sepatutnya ayat lain lah. Ahmad Ibn Sa'ad dan Al-Ijli mengatakan beliau thiqah. Ini perawi thiqah. Meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Umari Al-Madani. Jadi ini anak cucu Sayyidina Umar. Ini perawi ini Ubaidullah bin Umar ni bukan Sayyidina Umar, anak cucu dia. Tapi Sayyidina Umar tu sendiri anak dia ada nama Ubaidullah. Abdullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar. Kan Ubaidullah itulah yang bunuhnya Jufainah. Kan apa ni, siapa nama, Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar semasa sedang bersembahyang kan. Bila dia bunuh Sayyidina Umar, pada tu beberapa hari lepas pada tu meninggal dunia, yang pergi bunuh Jufainah. Padahal Jufainah tu bukan yang bunuh, tapi dia tahu mereka tu ada merancang sebelum daripada berlaku pembunuhan tu. Dia tahu, dia pergi bunuh Ubaidullah tu lah. Dia jenis perangai kasar sikit jenis pemarah lah, kata-kata. Dia tak boleh main-main. Ubaidullah, memang dia pun ada anak yang bernama Ubaidullah. Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Umari Al-Madani. Jadi Al-Umari itu adalah nisbah kepada Ubaidullah. Dipanggil nisbah. Sebelum ni saya sudah sebut dah, ada ya nisbah di akhir. Al-Umari, ya tu bersabdu. Kalau ya tu tidak bersabdu, macam mati gitu saja, orang panggil isim mangkus. Macam Al-Qadhi, itu isim mangkus. Ini bukan isim mangkus Al-Umari, tetapi isim mansub. Mana nisbah, ya nisbah ada padanya, ya yang menyatakan seseorang itu ada kaitan, ada hubungan dengannya. Mana Ubaidullah ni ada hubungan dengan Sayyidina Umar, bukan dengan ayah dia. Tu ayah dia memang nama Umar juga, tapi Al-Umari itu nisbah kepada Umar mana? Umar, Sayyidina Umar tu. Ni Hafs ni datuk dia, ni datuk yang kedua, datuk yang ketiga, datuk yang ketiga kepada dia. Jadi nisbah tu nisbah kepada Umar, itulah Sayyidina Umar. Al-Umari, kita baca macam begitu bunyi sikit. Al-Umari. Al-Madani, Al-Madani sama juga, orang Madinah. Sayyidina Umar tu kan orang Madinah. Itu sudah maklum, semua tahu orang Madinah. Dia ni. Jadi kadang-kadang jauh, nisbah tu, isim mansub tu jauh. Dia adalah sifat kepada ni Ubaidullah, bukan sifat kepada Sayyidina Umar tu. Sifat kepada Ubaidullah tapi duduk jauh. Ini kaedah kitab. Kalau kita baca kitab, benda ni kena perhati. Kalau orang tak perhati, benda ni lah yang dia jadi boleh berlaku kesilapan. Dia ingat nisbah kepada Umar. Jadi Umar tu orang Madinah, Sayyidina Umar tu, itu semua orang tahu, tak perlu sebut tu.
Yang kena ceritanya kaitan sifat dia, sifat siapa? Sifat Ubaidullah. Jadi Ubaidullah ni pun orang Madinah juga. Madani itu mana? Orang Madinah. Ada kaitannya, ada hubungannya dengan Madinah. Begitu. Ini yang susah kadang-kadang ni dalam kitab-kitab ni. Kadang-kadang nisbah sifat ini kepada yang kelima di bawah, bukan yang keempat, bukan yang ketiga. Kadang-kadang nisbah tu kepada yang keempat, bukan yang kelima. Ini susah. Itu rumit sikit. Dengan sebab itu kena tengok, kalau baca kitab lah, kena tengok banyak tempat lah. Kena tengok banyak tempat. Jangan tengok satu kitab saja. Untuk memastikan bahawa nisbah ni, sifat ini, sifat siapa? Sifat siapa? Kita kena tengok mungkin banyak kitab, tidak memadai dengan satu kitab saja. Salah seorang daripada 7 orang fuqaha yang terkenal di Madinah. Jadi cucu cicit Sayyidina Umar ini seorang yang alim, sangat alim, faqih dalam istilah mutaqaddimin dengan makna mujtahid. Ini sampai ke peringkat ijtihad, layak berijtihad, dan menjadi rujukan orang ramai di Madinah. Kalau di Madinah menjadi rujukan, bayanglah macam mana hebatnya. Sebab Madinah itu pusat ilmu. Orang-orang yang hebat saja yang duduk di situ. Kalau dia menonjol di kalangan orang-orang yang hebat, mana memang hebat semua lah. Kalau hebat di kalangan orang-orang yang tidak hebat, itu tak boleh kira macam tu. Ada satu peribahasa bahasa Urdu, dia kata ibarat orang yang buta sebelah mata dia. Di kalangan masyarakat yang buta, dia sudah boleh jadi raja dah. Dia sudah boleh jadi raja dah. Sebab dia buta sebelah mata saja, sebelah lagi nampak. Tapi dia tu sempurna. Tidak, dia pun cacat juga. Tapi di kalangan orang yang lebih teruk daripada dia, dia sudah lebih dah. Itulah keadaan manusia. Ini fuqaha yang 7 orang, al-fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Dia salah seorang lagi, Urwah bin Az-Zubair, itu fuqaha as-sab'ah lagi, termasuk dalam fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Salah seorangnya anak pada Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang hebat. Rupanya yang hebat-hebat ni anak cucu orang yang hebat juga. Anak cucu sahabat-sahabat yang memang merupakan tokoh-tokoh lah di kalangan sahabat, tempat rujukan di kalangan sahabat. Dan ulama yang mantap ilmunya, kata An-Nasai, thiqah dan thabt. Thabt maknanya mantap. Orang Kelantan kata kemah. Orang Kedah boleh guna kemah. Ya sama je, sama. Daripada Muhammad bin Yahya bin Habban bin Munqid bin Amar al-Ansari al-Madani, seorang perawi yang thiqah, lagi faqih. Ibnu Ma'in, An-Nasai dan lain-lain mengatakan beliau thiqah, meninggal dunia pada tahun 121 Hijrah. Daripada bapa saudaranya Wasi' bin Habban bin Munqid bin Amar al-Ansari al-Madani tadi, al-Mazini al-Madani, thiqah, salah seorang tabi'i besar. Tabi'i besar maksudnya tabi'i yang sempat bertemu bersama-sama atau menerima ilmu daripada sahabat-sahabat besar. Itu mana tabi'i besar. Sahabat-sahabat besar itu pula ialah sahabat-sahabat yang lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang ikut serta dalam peristiwa-peristiwa besar bersama baginda. Dan ketika Nabi hidup dulu, mereka sudah dewasa, sudah balik, sudah matang, sudah matang. Itu sahabat besar. Kalau sahabat pada masa Nabi itu dia belum balik, tapi dia Islam lah, dia pernah dengar Nabi, ada dalam majlis Nabi, itu sahabat kecil. Tabi'i besar, tabi'i kecil, sahabat besar, sahabat kecil, begitulah cara dia, perkiraan dia. Dari satu generasi ke satu generasi itu dia begitu kiranya. Kalau tabi'i kecil, pada tabi'i yang sempat dengan sahabat kecil. Sahabat kecil ialah sahabat yang tidak lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah tu kira begitu, setengah tu kira tidak. Umur dia pada ketika itu masih belum balik lagi. Itu sahabat kecil. Jadi ini semua istilah kepada orang yang tidak biasa. Dia kata tabi'i besar macam mana ya? Tabi'i kecil, tabi'i besar, sahabat kecil, dia tak tahu istilah itu. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar. Daripada Ibn Umar katanya, pada suatu hari saya telah naik ke atas rumah Hafsah. Maksud naik ke atas rumah tu bukan atas rumah gini, atas bumbung. Kita kata dia nak naik atas bumbung, macam mana naik? Bergolek jatuh lah. Jangan kita fikir begitu. Sebab bumbung dia tak sama dengan bumbung kita. Bumbung kita, tempat yang selalu hujan ni, dia buat macam ni bumbung. Memang berguling lah kalau tidur atas tu. Kalau duduk situ susah. Tapi kalau dalam masyarakat mereka, bumbung dia sama. Sama macam bangunan-bangunan kita sekarang ni, sama atas dia. Boleh berlari, boleh main atas tu. Jadi rumah-rumah di Madinah umumnya pada ketika itu rata atas, bahagian atasnya. Dan bahagian atas tu tempat untuk berjemur kain, untuk berjemur panas pada musim sejuk. Terlentai di situ, tidur di atas katil, kena panas matahari itu, dia nak lah. Kalau musim panas pula, masa-masa tu mana ada kipas, mana ada aircon. Jadi tidur atas tu, berbumbungkan langit, jadi sejuk. Tidur di atas rumah tu, atas bumbung rumah. Di atas bumbung rumah itulah juga ada satu tempat di mana-mana penjuru, mana-mana bahagian penjuru dia tu dibuat sebagai tempat buang air, tapi air kecil, buang air kecil sahaja, bukan untuk air besar, tapi untuk buang air kecil. Dia ada sekian di atas tu lah. Ini cerita. Jadi di atas rumah Hafsah, kenapa naik atas rumah Hafsah? Sebab Ibn Umar tu kan dia adik kepada Hafsah. Hafsah tu isteri Nabi SAW. Hafsah tu anak Sayyidina Umar. Hafsah dengan Ibn Umar, Abdullah bin Umar, ini dua beradik seibu sebapa. Sebab itu lebih rapat. Kalau Aisyah dengan Abdul Rahman, itu seibu sebapa. Yang lain adik-beradik ramai lagi, macam Abdul Ubaidullah apa tadi yang kita sebut, Asim, anak dia juga, tapi ibu lain. Ini rumah kakak dia, sebab kakak dia tu jadi isteri Nabi SAW. Lalu saya melihat Nabi SAW sedang membuang air dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Bila menghadap ke arah Syam, Syam itu kedudukannya Syria. Syam itu Syria. Syria pada masa itu luas, termasuk di bawah Syam Israel sekarang, Lebanon, Jordan, Syria, itu semua Syam. Palestin, semua Syam. Yang kemudian dia jadi pecah-pecah tu, dulu di bawah dipanggil dalam wilayah Syam, di bawah pemerintahan seorang gubernur. Di zaman-zaman selepas Nabi SAW itu di bawah pemerintahan seorang gubernur.
Maksud menghadap ke arah Syam bukan menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu letaknya di Palestin kan. Baitul Maqdis itu Syam. Bila menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu kan pernah juga jadi kiblat orang-orang Islam. Jadi bermakna di sini ada keharusan menghadap kiblat itu, walaupun kiblat itu sudah dimansuhkan. Tak kira, tapi pernah jadi kiblat. Dan bila dia menghadap ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis, dengan sendirinya, sebab kedudukannya di utara kepada orang yang berada di Madinah, dengan sendirinya dia membelakangi Kaabah. Itulah dia kata, dan membelakangi Kaabah, sebab Kaabah terletak di sebelah selatan. Dan Kaabah itu pada ketika itu memang menjadi kiblat orang Islam. Selepas dimansuhkan kiblat di Baitul Maqdis itu, diperintahkan kita menghadap kiblat Kaabah. Jadi membelakangi kiblat mana boleh lah. Kalau membelakangi Kaabah, kiblat yang sedia ada ni, boleh. Kira-kiranya menghadap pun boleh juga, sebab Nabi ada menghadap ke arah Baitul Maqdis. Itu dalil bagi orang yang mengatakan boleh, ataupun bukan makna ini bagus, bukan makna cara yang terpilih. Tak ada siapa pun yang kata begitu. Dia cuma sekadar harus boleh sahaja, tidak berdosa. Kalau mengikut pendapat golongan yang pertama yang pegang dengan hadis yang ketujuh tu, yang kata haram tu dosa. Mereka ni jawab, kalau berdosa kenapa Nabi buat? Nabi SAW tak akan buat benda yang berdosa, benda yang haram. Ini menunjukkan tidak berdosa. Paling tinggi pun, walaupun dia pernah larang, itu memberi makna makruh sahaja. Sebab itu dulu kan kita sudah bincang, ada yang kata makruh, hukumnya makruh. Ada yang kata makruh tahrimi, ada yang kata makruh tanzihi, ada yang kata isaah. Tengok semula, tengok perbincangan yang lalu itu, tengok semula. Jadi ini semua menunjukkan paling tinggi itu saja. Nak sampai ke peringkat haram tidak. Kalau haram Nabi tak buat. Baiklah. Hadis ini, iaitu nota 119, hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat harus menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Secara mutlak. Tidak kira maksud secara mutlak itu, iaitu tidak kira sama ada di dalam bangunan atau tandas dan tandas, atau di tanah lapang dan kawasan terbuka. Tak kira. Itu mana secara mutlak boleh semua, harus. Dia pegang macam mana? Kalau dalam bangunan betul tak nampak Rasulullah. Ini bukan bangunan, dia nampak tu. Dia boleh tahu Rasulullah ni sedang menghadap ke tidak menghadap, dia boleh tahu. Ini macam tanah lapang lah kan? Cuma dia di atas rumah, kedudukannya di atas rumah. Setengah-setengah rumah ni yang ringkas di tanah Arab pada masa tu, bahkan sekarang ni di negara-negara Islam yang mundur lah, rumah-rumah dia pun ringkas sangat. Bumbung dia tu rata, tak ada penyekat. Kalau bergolek dia jatuh. Sama macam tu. Jadi boleh jadi dalam keadaan begitu, tak ada langsung, cuma ada batu saja. Ada batu saja. Itu kemungkinan lah. Tapi mengikut setengah-setengah ulama, dia kata yang di atas rumah Hafsah ni dia ada juga dinding, cuma dinding itu tidak tinggi. Sebab bahaya kalau tak ada dinding tu, budak-budak boleh jatuh. Orang tua pun boleh jatuh kalau leka. Dengan sebab itu dia ada dinding. Jadi dinding itu sekadar kita kata satu hasta, mungkin satu hasta lebih, dua hasta, sekadar itu. Sekadar kau boleh tahu. Kata orang yang bantah dia kata, kalau sudah dua hasta tak nampak dah. Tak nampak. Jadi kamu maksud dinding itu ada penghadang tu setakat mana?
Jadi ada yang mengambil kira rumah Rasulullah tu setinggi mana. Kalau kita kata 2 hasta tinggi, dah tak nampak tu. Ni dia nampak Rasulullah menghadap ke mana, membelakangi ke mana, dia nampak, menunjukkan tidak tinggi. Dan itu boleh dikira macam tidak ada saja, macam tidak ada saja. Jadi dia kata boleh. Sebab itulah dia kata boleh. Dulu kan nombor berapa dulu, pendapat yang ke berapa tak ingat, dah tengok semula lah di sana, yang kata boleh semua, tak kira sama ada dalam bangunan ataupun di tanah lapang atau tempat terbuka. Ia dipercayai sebagai nasikh, pemansuh kepada hadis-hadis yang melarang daripada menghadap dan membelakangi kiblat yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub dan lain-lain. Jadi setengah-setengah ulama menganggap hadis ni sebagai memansuhkan hadis yang melarang itu. Memansuhkan hadis yang melarang itu. Sebab larang macam benar kan, sudah ada pertentangan tu. Jadi macam mana kalau kita nak terima kedua, kita kata larang ni suatu ketika dahulu, kemudian benarkan ataupun menampakkan keharusannya itu kemudian. Jadi yang kemudian itu, kalau hukum berkait dengan hukum, yang kemudian itulah yang boleh memansuhkan yang dahulu, bukan yang dahulu memansuhkan yang kemudian. Jadi dalam kes ni, hadis Ibnu Umar ini dianggap oleh mereka sebagai hadis yang terkemudian, nak bandingkan dengan hadis Abu Ayyub itu. Dengan sebab itu hadis ini boleh memansuhkan hadis itu. Kita tak mau pakai yang itu, kamu kata haram, ya kita boleh terima kalau haram satu ketika dahulu, lepas tu haramnya itu dimansuhkan oleh hadis ini. Habis gitu. Dia kata macam tu, itu alasannya. Itulah sebab macam Imam Syafi'i dulu dalam ni kita sebut yang keberapa, tengok semula lah. Imam Syafi'i dan orang sependapat dengannya, dia kata kalau dalam bangunan tak apa, kalau di tanah lapang itu tak boleh. Dia mengambil kira lah apa di keadaan Rasulullah pada ketika itu, bukan kata tanah lapang tu betul gitu, tak. Dia ada juga penyekat dia. Jadi penyekat sekadar itu sudah memadai, sudah memadai. Jadi ini apa ni, kaedah nasakh. Dalam nasakh dia ada dalil yang mansukh dan ada dalil yang nasikh. Yang kemudian itu dipanggil nasikh. Kita bahasa kita mansukh juga, memansuhkan, yang memansuhkan, yakni yang membatalkan. Mansukh yang dimansuhkan. Mana hukum tu tak berlaku dah. Kalau kita terima kata haram pun, haram tu sudah tidak ada lagi. Haram itu satu ketika saja. Kita kata bolehkah berlaku begitu? Satu ketika saja haram, lepas tu tidak haram pula. Boleh. Kalau kita belajar secara perundangan Islam, akan jumpa banyak lah yang macam tu. Dulu haram, lepas tu tidak haram. Ada juga yang dulu tidak haram, lepas tu haram. Pada masa proses, itulah proses pensyariatan hukum-hukum tu. Pada masa tu, sekarang ni tak ada masuk lah, tak ada lah. Haram-haram lah, tak ada lah. Kata dulu haram, sekarang ni tidak haram, tak ada dah. Kita semua yang haram tu haram, yang halal itu halal, jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas. Tak ada dah. Kita nak kata mana tahu, takut ini termasuk dalam peringkat haram, kemudian jadi tidak haram pula. Tak boleh macam tu. Kalau nak ada pun, misalnya kita kata riba tak boleh, tak boleh lah, sudah haram lah. Suatu ketika dahulu, ketika Nabi SAW masih ada lagi, ramai lagi sahabat-sahabat yang ambil riba itu, mengamalkan cara riba. Ada lagi di peringkat akhir baru dia istiharkan pengharaman, baru tak boleh. Sebelum itu halal lah, tapi kepada kita haram lah. Cuma kalau nak jadi bukan halal,
boleh saja. Mungkin dalam keadaan darurat, dia ada hukum darurat pula. Dalam keadaan darurat, riba pun boleh, mungkin. Bukan menghalalkan yang haram dah. Dia termasuk di bawah kaedah darurat. Itulah. Kaedah darurat masih ada, masih berjalan terus. Nak kata nasih, tak ada. Mansukh, tak ada. Nasih yang boleh memansuhkan Nabi SAW sahaja, hadis, melalui hadis ni. Orang lain tak boleh, sahabat pun tak boleh. Bukan bidang kuasa dia nak memansuhkan sesuatu hukum. Cuma kita tengok kadang-kadang sahabat ini dia buat lagi, sahabat ini dah tak buat. Itu macam mana? Itu dari segi yang ni tahu dah sudah masuk, yang ni tak tahu sekadar tu. Ada juga berlaku gitu. Ini dari segi proses syariat Islam, telah perkembangan syariat Islam. Dan ini kalau dalam bahagian orang yang belajar syariat, di mana-mana dia akan belajar satu mata pelajaran Tarikh At-Tashri' Al-Islami, sejarah pensyariatan Islam, hukum-hukum Islam. Jadi dalam sejarah tu dia tahulah perkembangannya. Macam semayang yang kita dah buat, semayang dia melalui 3 fasa, bukan terus macam kita ni. Di fasa pertama boleh bercakap, boleh berjalan, berlari pun boleh. Nak tengok benda ni dalam hadis Abu Dawud ada sebut. Boleh bercakap. Macam mana ayah di rumah? Sihat. Lepas tu baca lah, baca Fatihah ke apa. Lepas tu mak macam mana? Sihat juga. Boleh di suatu peringkat. Peringkat yang kedua tak boleh dah macam tu. Bolehnya hanya sekadar bagi salam, jawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Boleh lagi. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga tak boleh langsung. Bagi salam pun tak boleh jawab, tak boleh. Itu peringkat yang ketiga. Dari segi bercakap atau tidak bercakap dalam sembahyang itu dia melalui 3 peringkat. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi kita pilih yang mana satulah yang tetap. Yang tetap. Biasanya orang ikut mazhab lah. Mazhab ni dia pilih yang ikut yang tetap dia macam tu. Yang ni pilih yang dia ikut yang itu. Hadis ini juga dijadikan hujah oleh orang-orang yang berpendapat tidak harus di tanah lapang dan di kawasan terbuka sahaja. Ia juga dijadikan hujah oleh orang-orang yang mengkhususkan larangan Rasulullah SAW dengan menghadap kiblat sahaja. Menghadap kiblat sahaja yang tak boleh. Membelakangi kiblat tak apa. Ini hadis ni menghadap kiblat itu kiblat sudah masuk. Dia bukan menghadap, membelakangi saja boleh. Dulu kan ketika kita bahagi pendapat ulama tu ada salah satunya yang pendapat begitu. Menghadap tak boleh, membelakangi tak apa. Mana dalil ini? Ini juga yang dijadikan dalil. Jadi atas satu hadis, ni hadis yang sama tu banyak pihak yang menjadikannya sebagai dalil. Orang ni ambil untuk maksud dia, orang ni ambil untuk maksud dia. Itulah tujuannya Imam Tirmizi kemukakan hadis-hadis ini di bawah tajuk, 2 tajuk yang berbeza. Itu tujuannya. Dia nak cerita orang-orang yang berpendapat gini mana dalil, mana hujah. Ini bukan saja-saja ikut nafsu, tapi ada hadisnya. Dan masing-masing pakai kaedah untuk mengeluarkan hukum itu. Misalnya kaedah tadi, kalau benda ni haram tentu Nabi tak buat. Itu kaedah. Dia pakai kaedah. Paling tinggi larangan yang sebelum ini kalau ada ia memberi makna makruh. Sebab kalau haram Nabi tak buat. Kecuali satu perkara, haram pun tapi kalau sudah masuk boleh.
haram tapi sudah masuk, boleh. Memang haram bukan makruh, tapi sudah masuk. Ada yang berpendapat gini. Jadi hadis yang sama juga yang menjadi rujukan mereka. Orang-orang yang berpegang dengan hadis-hadis yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak mentakwilkan hadis Ibnu Umar ini dengan mengatakan, dia takwil lah. Jadi bagi orang yang pegang dengan hadis Abu Ayyub tu, hadis ni macam mana? Apa ni boleh ni? Nabi sendiri buat ni. Dia akan takwil lah. Inilah sampai ke peringkat takwil bagi mereka. Dia akan takwil sebab tak boleh nak tinggalkan hadis ni semena-mena, sesuka hati saja-saja. Tak boleh. Kita kena hormat hadis. Mesti kalau nak tinggal tu ada takwilan dia. Ada alasan kita juga. Itu kaedahnya adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab orang Islam dengan Rasulullah. Kalau dia sudah larang, jadi kita tak boleh nak tolak mentah-mentah, kita tak boleh. Kena ada alasan. Kira-kiranya besok kalau ditanya kita, kenapa kamu buat gini? Kita boleh kata, ini sebab alasan saya faham gini. Kira-kiranya boleh jawab macam tu, baru betul. Mentakwilkan hadis Ibnu Umar ini dengan mengatakan walaupun ia sahih, tetapi masih terdapat kemungkinan yang boleh meragukan ketepatan peristiwa tersebut. Dia kata betul sahih, tapi cerita dia kalau kita amati betul-betul, dia ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan salah tafsir, salah anggap. Sebab sahabat boleh salah anggap, boleh berlaku kepada sahabat dia salah anggap, salah faham. Sahabat pun boleh salah faham. Ada kemungkinan baginda terkejut dengan kehadiran Ibnu Umar lalu berpusing, kebetulan membelakangi kiblat dengan tujuan agar lebih terlindung. Ibnu Umar yang menganggap perbuatan tersebut harus lalu berijtihad jika di dalam binaan tidak mengapa membuang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Dia buat kesimpulan. Jadi ini cara orang yang kata kita tak mahu pakai hadis ni, tak mahu pakai, kita pakai hadis Abu Ayyub. Satunya ia paling sahih, yang keduanya yang ni keadaan boleh jadi dia salah faham. Yang sebenarnya Nabi tidak menghadap kiblat ketika buang air tu, dia di atas bumbung rumah Hafsah tu, dia tidak menghadap kiblat. Tapi bila dia bunyi macam tapak kaki orang naik, dia berpusing. Sebab sunnah Nabi SAW ialah kita menutup diri kita. Makin kita menyembunyikan diri kita ketika buang air, itu lagi baik. Jadi salah satunya dengan pusing. Jadi pusing tu, bila dia pusing tu, ketika dia pusing itulah kebetulan menghadap Baitul Maqdis, membelakangi kiblat. Ibnu Umar ingat, ya Rasulullah dari awal lagi begitu, padahal bukan dari awal. Bila dia terkejut, itu saja. Ada kemungkinan itu. Walaupun orang kata itu andaian kamu tahu macam mana. Inilah guna akal lah. Kita guna akal lah. Sebab takkan Rasulullah SAW yang larang menghadap kiblat, membelakangi kiblat, dia sendiri nak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Takkan macam tu. Dia mengajar orang lain buat, dia sendiri buat. Takkan lah. Jadi kita kena terima yang itu asas, sebagai asas. Yang lain ini masih belum jelas. Ada kemungkinan begitu, walaupun tak pasti, tapi ada kemungkinan. Sebab itu dalam kaedah fiqh disebut idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila sudah terbukti ihtimal, ada kemungkinan, maka tidak boleh lagi dijadikan benda itu sebagai dalil. Tak boleh.
Macam hadis ini, ada kemungkinan itu. Dia kata, begitulah kalau kita tengok dalam mahkamah kan, peguam itu, dia menimbulkan keraguan, macam-macam keraguan. Kemungkinan itu, kemungkinan ini, sehingga bila ada kemungkinan, tak boleh kita nak putuskan hukum. Kena lepas lah. Itu cara dia. Cara itu memang diguna juga di sini. Sebab apa? Kita kena ambil kira tu keraguan-keraguan itu. Sebab agama ni dia kena yakin. Kalau ada yang yakin itu lebih baik. Yang tidak meyakinkan, itu tak boleh nak pegang kuat sangat tu. Jadi dia tak boleh gitu lah. Dia tak boleh gitu. Dia tak boleh nak apa dah. Sebab ini sahih juga. Nak kata tak sahih, sahih. Jadi dia takwil. Tak boleh tolak betul-betul itu, tak boleh. Biadab namanya. Biadab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya dia kena begitu. Barulah dia jadi seimbang. Jadi elok. Tenang dalam agama ni, dalam hukum, dalam menilai sesuatu hadis dia tenang, dia tidak gelojok. Tidak ada sekat sewenang-wenang mementingkan diri, tak ada. Untuk apa? Nak mementingkan diri. Jadi itu takwilan. Ada kemungkinan, walaupun yang sebelah ni kata kemungkinan saja, tak pasti. Kamu pasti ke? Ada, tak pasti tapi mungkin. Tapi mengikut kaedah fiqh tadi sudah sebut, kalau sudah ada kemungkinan macam tu, tak boleh dah kamu tidak layak jadikannya sebagai dalil. Dalil-dalil ni yang tidak ada kemungkinan, jelas terang, baru kamu boleh buat sebagai dalil. Pada pendapat penulis, kesemua ijtihad yang telah dikemukakan oleh para ulama itu boleh diterima dan diamalkan mengikut keperluan dan keadaan. Mungkin pada suatu peringkat Nabi SAW ingin mengingatkan umatnya supaya mentakzimkan Kaabah. Keadaan yang sama boleh dilihat dalam banyak arahan baginda yang melarang sesuatu perkara, tetapi membenarkannya semula, ataupun pada peringkat awalnya tidak diharuskan, namun kemudiannya dibolehkan, diharuskan. Banyak contoh-contoh sebab ini. Jadi yang ini pun termasuk dalam bahagian itu juga. Kalau kita duduk di situ tengok, senang, kita akan dapat tiba semua. Itu lagi baik. Contohnya arahan supaya mengambil wudu setelah memakan daging yang dimasak, dan larangan daripada menziarahi kubur. Dua perkara ini kemudiannya telah dibatalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu memang begitu. Sehingga dalam kitab-kitab hadis selalu kita berjumpa tajuk-tajuk al-wudu mimma massathun nar, atau al-wudu mimma ghayyaratul nar. Wudu kerana memakan atau menggunakan sesuatu yang sudah terkena api atau dimasak dengan menggunakan api. Dia ada bab-bab dalam Tirmizi ini pun akan datang kita akan bertemu. Jadi kalau seseorang itu ada wudu, dia makan daging itu kan orang masak biasanya makan gulai, lauk yang dimasak, takkan nak makan yang mentah. Yang masak lah. Jadi yang masak tu guna api. Bila guna api, sudah ada wudu, batal wudu. Ini pernah di suatu ketika dahulu di zaman Nabi SAW diamalkan. Lepas tu Nabi SAW sendiri makan kambing. Bila dia sudah makan kambing tu, dia bergumur saja, lepas tu dia pergi sembahyang. Dia tak ambil wudu baru. Daripada situ sahabat-sahabat faham, hukum dulu ni sudah tidak kuat, sama ada mansukh ataupun sudah tidak sekuat dahulu, ringan, sudah jadi ringan. Di situ dia faham itulah. Sama juga ziarah kubur. Orang lelaki pun tak boleh, misalkan orang perempuan. Tapi kemudiannya orang perempuan pun tidak dilarang. Orang perempuan pun pergi
bersama Rasulullah SAW di kubur, tapi tak larang apa. Jadi ada sebab-sebab tertentu kenapa dilarang dahulu. Jadi tujuannya ialah untuk menanam sesuatu perkara, untuk dimasukkan ke dalam jiwa pengikut itu sesuatu perkara. Setelah dirasakan agak kukuh dan mantap di dalam jiwa tu, sudah faham dah maksud dia, dihapuskan yang berat tadi. Misalnya guna makanan ataupun lain-lain, tidak makanan lah, minyak misalnya. Minyak tu dimasak kan, jadi kita pakai minyak apa? Tadi ada wudu, batal wudu. Ada yang berpegang begitu. Antara yang berpegang begitu di kalangan sahabat ialah Abu Hurairah sendiri. Jadi apa tujuan, kenapa begitu? Jadi macam-macam lah ulama kata. Ada yang kata sebenarnya Nabi SAW nak menarik perhatian kita kepada api itu, iaitu supaya kita berhati-hati dengan api. Api ini puncanya daripada neraka. Jadi api ini boleh dipadamkan dengan apa? Dengan air. Itu dia nak bawa ke situ. Dan ada satu makhluk musuh kita, musuh ketat kita. Kita kena berhati-hati terhadapnya. Kejadiannya daripada api. Dia nak menarik perhatian kepada benda-benda begitu. Jadi ditetapkan peraturan-peraturan tertentu. Bila sudah agak faham, dihapuskan ketetapan itu. Ada juga yang mengatakan sebenarnya Nabi SAW nak mengajar umat dia supaya bersih. Jadi wuduk itu sendiri sebenarnya membersihkan diri, menyejukkan diri, membersihkan diri. Jadi ada yang kata begitu. Sebab apa? Sebab mereka daripada keadaan yang terlalu kasar, tidak bersih. Kalau makan kiri kanan sama saja, tak ada beza. Padahal kehidupan mereka dalam keadaan serba kotor, kerana air kurang. Jadi sehingga kalau nak cuci, nak bersihkan najis, mereka guna batu saja sebab air kurang. Dalam keadaan guna batu itu ataupun kayu dan seumpamanya yang kasar begitu, tentu ada bau-bau dia tu sedikit sebanyak. Kalau tak kena pun pada tangan tu, kalau tak kena pun walaupun guna tangan kiri, mesti ada sedikit sebanyak. Jadi tujuannya nak mengajar kita ialah supaya bersih. Ada yang kata begitu, masing-masing lah pendapat itu. Tapi bila orang Islam sudah faham betul tentang kebersihan, jadi rupanya agama ni nak sangat bersih dalam segala perkara. Lebih bersih itu lebih baik. Jadi tak apalah, dikendurkan atau dibuka lah. Itu caranya. Kemudian dari segi macam menziarahi kubur. Menziarahi kubur, suatu ketika dahulu mereka pergi ke kubur bukan pergi saja. Dia pergi meraung. Dia pergi orang kata meratap, pergi melaung, pergi berbiji sabak, orang kata di kubur-kubur tu, pergi koyak baju, pergi ambil pasir dia tuang di atas kepala. Jadi betul-betul buat cara jahiliah. Itu yang Nabi SAW tak bagi tu. Bila sudah sahabat-sahabat diikut adab Islam yang diajarnya, jadi mereka pun tidak dilarang lagi. Yang perempuan pun pergi tidak macam tu, tidak macam dulu. Kalau dulu dia memang kalau tidak meraung tu macam tidak bersimpati lah kepada keluarga si mati. Dan sengaja lah yang tidak nak menangis pun kena buat menangis, kena bertepik situ. Kalau tidak dia kira tidak bersimpati. Jadi setelah Rasulullah SAW baiki semua tu, ubah semua tu, dan sudah faham dengan sebetul-betulnya, jadi tak ada lah. Sebab itu dia kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku larang kamu pergi ziarah kubur, walaupun nak ziarah namanya, tapi sebenarnya tidak jadi begitu.
ketahuilah, pergilah. Sebab dia ada kebaikannya, ada faedahnya. Banyaklah yang seumpama ini. Kalau kita nak tengok, banyak yang seumpama ini. Misalnya Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia sembahyang dengan pakai kasut. Masuk dalam masjid dengan pakai kasut. Jangan pecah kasut, jangan cabut, tanggalkan kasut, jangan pakai. Jadi kalau kita nak kira dengan kita sekarang ni kan, jadi nampak kasar lah cara macam tu, nampak kotor. Tapi dia ada maksud lain. Maksudnya ialah mukhalafatul Yahud, iaitu melakukan sesuatu yang tidak menyerupai orang-orang Yahudi, menyanggahi amalan orang Yahudi. Orang Yahudi bila nak masuk ke tempat ibadat dia tanggal kasut, tanggal selipar, dan dia beribadat dalam keadaan kaki kosong daripada kasut atau selipar. Oleh kerana Nabi SAW nak kikis betul, nak buang terus segala pengaruh Yahudi itu, sampai benda-benda macam tu dia tak bagi semua. Padahal dalam Quran pun ada sebut fakhla'na alaik. Nabi Musa tu bila nak menghadap Allah, Tuhan kata fakhla'na alaik, tanggalkan kasut kamu. Jadi maknanya ketika nak beribadat, elok tanggal kasut. Dan Nabi SAW pun tanggalkan kasut dia. Kemudian selepas itu, setelah sahabat dia faham betul yang Nabi ni anti sangat, tak suka sangat ikut Yahudi ni. Sebab bila kita terpengaruh dengan sesuatu bangsa, sesuatu umat, dia bukan terpengaruh begitu saja. Jiwa kita pun akan jadi hamba juga, jadi terjajah juga. Sebab orang Yahudi pada ketika itu dia bukan bangsa yang hina, tidak. Lebih mereka yang memegang ekonomi di Madinah, mereka yang memegang kuasa di Madinah. Jadi ramai orang Arab ni dia macam ada sakit jiwa lah, perasaan rendah diri ada. Jadi Nabi SAW nak kikis yang itu, nak buang yang itu dah. Sebab nak jadi umat yang merdeka betul, umat yang terpilih ialah bangsa yang merdeka, yang tidak dijajah dalam apa bentuk sekalipun. Bukan penjajahan dari segi politik saja, penjajahan dalam semua bentuk. Bila sudah terhapus itu, sahabat cukup faham, dia pun berhenti. Sebab itu kita tengok kita sekarang ni pun tak buat macam tu. Padahal dalam hadis ada, hadis itu sahih. Jadi setengah ulama mengatakan hadis itu walaupun sahih sudah mansukh. Sebab Nabi SAW suruh itu dia ada sebab-sebab tertentu, ada latar belakangnya, bukan saja-saja. Jadi sementara mencapai maksud itu disuruhlah, bila sudah tercapai dihentikan. Itu cara Rasulullah SAW. Kalau nak kira bukan segala-galanya penentu, tapi Nabi SAW ni sangat tak suka pada ketika itu. Dia kata misalnya orang Yahudi ni misalnya tebal, dia cukur janggut, Nabi pun suruh papas, tahu papas, pendekkan macam cukur misalnya, tinggal janggut saja. Dia nak bagi tak serupa lah dengan Yahudi. Tetapi orang kemudian ni, oleh kerana dia pakai hadis itu, dia jadi satu mazhab. Mazhab Hanafi memang dia utamakan begitu, mazhab Hanafi. Tetapi Imam Malik pula marah. Dia kata kalau macam tu muslah, tak boleh buat begitu. Nabi SAW suruh pendekkan misal itu sebab dia nak menghapuskan pengaruh Yahudi. Itu yang bersifat semasa, bukan untuk selama-lamanya. Sedangkan misal itu suatu kecantikan dirupa pada muka seseorang itu. Kalau dia cukur misal itu jadi hudur, muslah, macam kita botakkan kepala lah, hudur. Rambut tu perhiasan. Bagi Imam Malik dia kata makruh cukur misal. Jadi misal itu pun kena ada seperti mana janggut tu ada. Dia faham ya Rasulullah suruh ihfa'us syawarib, ihfa',
Itu bersifat semasa, bukan untuk selama-lamanya. Dalam konteks tertentu, bukan untuk semua keadaan. Tak boleh. Jadi sehingga kita nak pandang serong atau nak pandang hina rendah terhadap seseorang kerana itu semata-mata, tak boleh. Itu benarnya. Inilah yang dikatakan fiqh. Nak faham benda-benda begini susah. Kadang-kadang amal dia pakai begitu. Yalah, kita tak kata apa lah, sebab memang ada pun pendapat semuanya ya gitu. Bagi kita tak setuju gitu. Lebih setuju dengan cara Imam Malik tu. Dia lebih faham dalam masalah tu. Tetapi orang-orang besar juga yang pilih tu, itu pula masing-masing. Jadi ini satu perkara yang perlu kita kena teliti. Sama juga dalam perkara ni. Jangan kita teliti itu dengan pandangan yang kering. Tidak ada seni dalam menilai sesuatu. Pandang dari sudut zahir semata-mata. Jangan begitu. Dia akan jadi lebih teruk daripada puak-puak zahiriyah. Puak-puak zahiriyah. Jika hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Iraq diambil kira dan diperhatikan dengan saksama, anda akan nampak bagaimana sikap Nabi SAW apabila mendapati tujuan sebenar larangannya, yakni ta'zimkan Kaabah, telah disalah faham oleh sebahagian sahabat sehingga menyusahkan mereka. Baginda tidak gembira dengan gejala itu, lalu memerintahkan Aisyah agar mengubah kedudukan tempat membuang air supaya menghadap kiblat. Dengan berbuat demikian hilanglah keraguan dan kesusahan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat akibat larangan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu itu. Kedudukan perkara ini ini cerita lain. Kalau kita perhatikan perkara ni, cuba tengok hadis Aisyah dahulu yang kita sudah bincangkan. Walaupun setengah ulama mengatakan itu hadis dhaif, tapi setengahnya mengatakan hasan. Yang hasan boleh pakai dah. Jadi Nabi SAW sebenarnya tak senang, tak suka kalau sahabat dia melampau jadi. Sebab dia maksud lain. Maksudnya nak menimbulkan rasa ta'zimkan Kaabah itu, kiblat itu. Sekadar itu, bukan sampai nak menyusahkan. Sekarang ni kalau kita kata haram, misalnya di bandar-bandar besar, rumah ada, rumah itu yang mampu kita beli, rumah itu yang sesuai dengan kita, dekatkan dengan tempat kerja kita misalnya. Tapi kebetulan rumah itu tandas dia tu menghadap kiblat, padahal dalam bangunan berapa lapis dindingnya. Kerana kita menganggap benda ni haram, tak kira tak di tanah lapang ke atau dalam bangunan ke, tetap haram. Mungkin kita jadi keberatan tu, susah nak beli tu rumah tu, nak menyewa pun susah dah. Sebab kita rasa kita sentiasa bersalah, berdosa, melakukan dosa. Nak melakukan dosa ni tak semestinya pergi buat maksiat. Macam tadi lah, kalau kita faham cara tu, pakai pendapat itu, haram lah. Jadi kita duduk buat benda haram nak tiap-tiap hari kan, jadi resah tu perasaan kita tu, gelisah, tak tenang, susah jadi tu. Yang ada rumah satu lagi itu di luar kemampuan kita, itu terlalu mahal atau jauh dengan tempat kerja kita, takkan kita nak beli sana. Yang rumah itu kebetulannya tidak menghadap kiblat, macam mana? Kan? Bukankah agama Islam ni dia tak suka kalau umat dia jadi susah? Bahkan salah satu usul agama Islam itu ialah raf'ul haraj, menghilangkan kesusahan. Jangan ada kesusahan dalam kehidupan beragama, itu asasnya. Jadi kita kena ambil kira juga yang itu, jangan kira satu ni saja, kena ambil kira juga. Alangkah baiknya kalau kita bersikap terbuka kan, kita ikut mazhab lain banyak lagi, bukan satu mazhab yang kita bagi dulu 10 pendapat. Kenapa kita tak pilih yang itu? Itulah maksudnya. Sedangkan kita kena perhati apa maksud Nabi SAW sebenarnya.
Kalau orang Hanafi kan sampai dia bahas kan, nak menegakkan masing-masing hujah sampai dia kata begini kepada orang Syafi'i, kamu kata boleh kalau dalam binaan, kalau ada pengadaan di hadapan itu, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat macam dalam tandas. Kalau nak kira tak, semua tempat boleh. Kamu kata di tanah lapang tak boleh. Di tanah lapang pun dia bukan terus nampak Kaabah. Ada berapa buah laut tu nak sampai ke Kaabah dengan negeri kita. Ada berapa bukit, berapa gunung ada. Itulah penghalangnya. Nak kira, kenapa kamu kata tak boleh? Bolehlah, sepatutnya dah tak nampak. Benar-benar macam tu dia fikir. Padahal dia tidak pergi kepada maksud sebenarnya. Maksud sebenarnya apa? Sebab itu Nabi SAW kan selalu kita tengok, kalau apa-apa meragukan, misalnya ada sahabat yang lain sedang ihram dalam perjalanan nak pergi buat ibadat haji, ada yang sebahagiannya itu bukan dalam keadaan ihram, jadi dia buru binatang, buruan. Lepas tu nak makan macam mana? Jadi yang dalam ihram ni pun rasa tak sedap hatilah, kan? Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, diharamkan kepada kamu binatang buruan darat selagi kamu dalam ihram. Tapi bukan dia yang tangkap, orang lain yang bukan dalam ihram yang tangkap. Macam mana nak makan ke tidak? Dia jadi serba salah. Ada setengah-setengah tu makan sebab bukan kita yang tangkap, dia yang tangkap. Lepas tu kita tak terlibat dengan dia sendiri. Dia yang pelawak kepada kita, jangan makan. Jadi bila sampai kepada Rasulullah, setengah-setengah tu tak mau makan. Dia kata, kita tak jelas nanti sampai kepada Rasulullah lah. Bila sampai kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, kamu ada isyarat? Ini yang pakai ihram tu ada isyarat tak kepada yang tak pakai ihram tu supaya buru binatang? Tak ada, kata dia. Kamu ada tolong dia ke? Kamu bagi panah ke kepada dia ke? Holok kepada dia? Tak ada. Kalau tak ada boleh kan? Ada lagi, kata dia. Ada lagi. Mari saya nak makan. Itu cara Rasulullah SAW. Dia takut menyusahkan orang, jadi orang takut. Dia nak buat sendiri. Itu cara dia. Sama juga di sini. Bila sudah sampai orang tu, itu sangat ambil kira sangat benda-benda tu, sampai dia suruh Aisyah tu tukarkan, pusingkan tempat dia buang air dia tu, biar menghadap kiblat, kata dia. Jadi bukan dia nak melawan kata-katanya sendiri, nak merobohkan kata-katanya sendiri, sama sekali tidak begitu. Tapi maksudnya, kamu ni betul-betul tak faham maksud sebenar aku. Maksud sebenar aku bukan sampai nak menyusahkan kamu, sekadar itu. Kalau dalam ikhtiar, dalam batas kemampuan kamu, kamu belum buat lagi rumah, kamu patut kena fikirlah rumah kamu sendiri. Itulah yang sebaik-baiknya. Tapi kalau kamu nak menyewa atau nak beli rumah, tak boleh buat sendiri, kebetulan ada macam tu, janganlah sampai jadi menyusah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita ambil kan satu, sebab itu saya dari segi mengajar hadis, saya tak suka terikat dengan mazhab tertentu, mazhab ini, mazhab ini. Sebab hadis dia tidak terikat dengan mazhab. Mazhab tu kena ikut dia, bukan dia kena ikut mazhab. Salah tu kalau orang cuba menundukkan hadis kepada mazhab tertentu. Salah, tak kena tu. Dia akan bertemu dengan tempat-tempat yang langsung tak sesuai. Ketika itu susah dia, susah. Sedangkan apa yang ada dalam hadis ini semuanya untuk kita. Tapi malangnya yang ni ambil khusus untuk dia. Ini saja. Dalam apa keadaan pun ini yang bagus. Yang ni ambil khusus untuk dia. Dalam apa keadaan pun inilah yang bagus untuk kita. Misalnya contoh yang mudah, ketika sembahyang, nak duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu, kalau mazhab Syafi'i kan ada bezanya. Tahiyat awal lain cara duduknya, tahiyat akhir lain. Itu pilihan dia. Kalau mazhab Hanafi, dalam dua-dua duduk tu sama dengan tahiyat awal. Kalau mazhab Malik, dalam dua-dua duduk tu sama dengan tahiyat akhir Syafi'i. Cuba tengok sini. Lepas tu kalau kita tengok pula,
Ada dalam hadis ni sebut kalau nak turun sujud itu tangan dulu. Ada yang sebut turun lutut dulu. Yang mana satu ni nak pilih? Tiba-tiba kita tengok dalam mazhab ni pilih, misalnya mazhab Syafi'i umum je lebih banyak, walaupun tidak semua, tapi lebih ramai mereka pilih turun lutut dulu. Mazhab Malik pula turun tangan dulu. Itulah yang lebih popular, yang lebih popular di kalangan mereka. Tapi kalau kita fikir secara terbuka kan, Nabi SAW buat ini dia khusus ke? Ini untuk mazhab Malik misalnya, ini cara ni akan datang untuk satu aliran mazhab Malik atau mazhab Syafi'i atau mazhab apa-apalah. Adakah begitu? Tidak. Bahkan apa yang berlaku dilakukannya itu adalah sebab-sebab semasa sesuai dengan keadaan itu. Misalnya dia rasa tidak selesa kalau duduk gitu, keadaan orang dia tak sama. Katakanlah seorang yang perutnya gendut, buncit, dia tak akan sedap duduk seperti tahiyat akhir itu, selesa sangat. Kenapa? Dia lebih selesa duduk seperti tahiyat awal. Tapi oleh kerana dia Syafi'i, dia terpaksa juga duduk macam tu, kan jadi selesa. Apakah Nabi SAW buat begitu cara ini untuk Syafi'i begitu? Tak ada, tak kena tu begitu. Dia keselesaan kita rasa selesa macam mana. Yang lebih penting dalam sembahyang khusyuk. Untuk dapat khusyuk, ini kalau sakit dah kaki tu, nak khusyuk macam mana? Sakit dah lutut tu. Setengah-setengah orang dia selesa sebab dia ada penyakit-penyakit tertentu, selesa turun tangan dulu. Ada yang selesa turun lutut dulu. Tak usah kira lah mazhab apa pun. Yang kedua-dua tu tentu dah Rasulullah SAW ada buat. Sudahlah. Lepas tu tengok kita sesuai dengan yang mana, sesuai dengan yang mana. Itulah kadang-kadang orang ni kalau dia belajar mazhab saja sempit, jadi susah sebenarnya, susah. Padahal Rasulullah SAW ketika dia buat begitu, dia tak ada mengambil kira untuk orang Malaysia ke, untuk orang Saudi ke, untuk orang Sini, tak ada tu. Dia kira keadaan manusia, dia lebih tahu keadaan macam mana. Walaupun dia ajar, misalnya duduk kaki tu ada begini, kaki kiri ni masuk bawah ni. Tapi kalau tak selesa begitu, kaki kanan pun boleh masuk bawah kaki kiri. Apa salahnya? Tapi bukanlah iaitu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita buat sebagai kebiasaan. Jika ada keperluan, katakanlah, itulah yang nak tu. Sebenarnya usul itu yang lebih penting dijaga, iaitu raf'ul haraj. Jangan sampai ada kesusahan dalam kehidupan beragama. Jangan sampai ada begitu. Kalau sampai ada begitu, itu bukan itu, bukan itu. Kedudukan perkara ini boleh dikatakan sama dengan isu anjing yang diperintahkan agar kesemuanya dibunuh pada suatu peringkat di zaman Nabi SAW. Panjang lagi ni ya. Saya ingat sempat habis malam ni. Apa gayanya kita tak boleh habis ya. Setakat itulah dulu ya. Setakat itulah. Tak apalah, insyaAllah kita akan sambung. Dapat dijelas-jelas perbincangan hadis tu, ilmu-ilmu lain, maklumat-maklumat lain itu lebih bermakna sebenarnya daripada baca saja. Lepas tu tak tahu apa maksud, apa kehendak sebenarnya Rasulullah SAW. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan? Tak boleh nak sebut. Tapi dari segi cara dia sebut itu,
keutamaan. Semua tak jelas ya, nak kata betul-betul dia ni sama seperti mazhab Hanafi, tidak juga. Tengok tu, cuma dari segi keutamaan, mengutamakan hadis yang lebih sahih itu lebih nampak ditekankan. Jadi bagi dia lebih kepada menghukum hadis tu, kedudukan hadis tu mana yang lebih kuat. Tapi nak kata dia nak ikat dia sendiri ataupun orang lain dengan yang itu, rasanya tidak. Sebab apa dia buat mari pula bab ni, bab yang macam membantah lah, yang bertentangan dengan bab yang kena sebelum ni. Artinya dia nak bagi kemudahan lah, nak menampakkan keterbukaan Islam tu. Dan kenapa ada berlaku khilaf di kalangan ulama tu? Kenapa? Dengan sebab ada hadis-hadis inilah. Itulah nampak. Dan memang begitu pun sikap ulama hadis, ahli hadis, biasanya dia begitu. Dia jadi terbuka begitu. Dia tidak akan pilih satu kecuali kalau jelas lah. Kecuali kalau jelas. Kalau tidak, dia akan buka begitu saja. Terpulang kepada masing-masing lah, macam mana keadaan yang sesuai untuk kita. Itu lebih baik sebenarnya. Lain-lain. Itu benar, memang benar, pendapat dia itu benar. Jadi sebenarnya tidak ada satu pendapat yang tetap lah, kita kata dalam perkara ini berbeza-beza, khilaf lah, termasuk dalam khilaf. Kalau dia kata 3 batu saja. Orang lain, Anas bin Malik kata 6 batu, 6 batu. Ibnu Azam terima 6 batu. Jadi tak sama tu. Kalau Syafi'i lebih dekat Hanafi, kena jauh lagi. Kena jauh lagi. Yang sebenarnya benda ni, kalau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun yang sahih lagi sarih, terang, sahih dan sarih tentang jarak itu. Yang ada hanya daripada sahabat. Yang sahabat ni ada tu macam-macam. Orang ni pilih yang ni, orang ni pilih yang ni, itu begitu. Begitu nak kata macam mana masing-masing pilih. Sahabat ada yang sahih dan terang. Yang ni pilih ini, yang ni pilih ini. Tapi kalau kita tengok imam-imam hadis ni tak sama. Tengok Imam Abu Dawud 3 batu. Jadi kita tak boleh kata nak ambil kesempatan daripada agama, kalau nak cari yang mudah saja. Tak boleh kata. Itu orang-orang yang hebat-hebat juga yang terima begitu. Orang ahli agama yang wara', yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia lebih tahu. Lebih tahu. Begitu. Ya. Saya tak jelas, tak dengar. Boleh, tak salah. Itu cara ahli hadis memang begitu. Ahli hadis memang begitu. Dia pilih mana yang, kalau mungkin kalau kita biasa baca kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi, itu salah satu contoh ahlul hadis. Dia
Walaupun dia orang India, ramai daripada mereka tu Hanafi. Yang Hanafi ni mana-mana ada dia cuba pusing ke dia. Tapi orang ni tidak jenis tu. Kadang-kadang pendapat dia macam Syafi'i, kadang-kadang pendapat dia macam Hanafi. Dia tak kira mana yang ada yang kuat, yang sahih dan yang sesuai untuk digunakan, itu yang dipakai. Boleh. Memang bahkan ini kalau dalam Tirmizi akan datang, kita akan jumpa ahlul hadis, dia sebut ashabul hadis. Mereka ni orang yang macam ni. Sebab kalau Syafi'i, dia sebut Syafi'i, dia sebut Malik, dia sebut Ahmad, dia sebut Thawri, dan ahlul hadis atau ashabul hadis. Ini ada satu lagi golongan ataupun aliran, kumpulan yang ikut cara macam tadi. Itu cara dia lah. Dan itu sebenarnya kalau boleh ikut macam tu lagi baik. Yang nak ikat orang dengan ini yang ini sebenarnya orang tidak mampu, orang lemah, dia tidak dapat menilai sendiri, dia tidak alim. Itu perlu ikutlah, senang ikut satu orang. Ada orang tu ada dekat dia, senang ikut itulah. Tapi kalau orang tu dapat menilai sendiri hadis, dan dia baca, dia tahu hadis ini memang tidak mansukh. Dalam mazhab tu berjuta-juta orang yang pakai, tak ada apa, memang boleh. Itulah sebenarnya yang paling baik. Ya. Jadi takut orang-orang biasa takut jadi menyusahkan dia, nak cari mana yang lebih sahih, mana yang lebih tepat. Itu susah, bukan kerja semua orang. Dari segitu saja. Jadi adalah keharusan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu umum. Tanyalah orang yang tahu dalam bidang-bidang dia, kalau kamu tak tahu. Itu termasuk dalam umum ayat itu. Tapi kalau nak kata Islam ni memang menggalakkan, memang lebih suka orang dia bertaklid buta kepada orang lain, tidak, bukan begitu. Dia lebih suka rujuk sendiri, boleh baca sendiri. Dia bukan agama nak sembunyikan rahsia daripada golongan-golongan tertentu. Dia bukan milik kasta atau golongan tertentu, tak ada. Siapa saja boleh. Dan lebih baik dia sendiri kalau boleh. Tapi dia tak mampu. Sebab manusia ni, ialah kalau dia bijak pun mungkin dia tak sempat, dia sibuk dengan kerja dia, dia ada profession dia sendiri, dia tak sempat tumpu dengan sini. Jadi itu pun dia terpaksa ikut orang lain. Dari segitu, bukan makna kata macam tu yang paling baik, tidak. Yang disyurkan untuk semua orang, itulah cara yang terbaik. Tidak, kalau kita boleh rujuk sendiri, itulah yang lebih baik. Tapi kena ingatlah, nak rujuk tu bukan senang sebenarnya. Banyak juga kena ada ilmunya baru boleh. Kalau tidak, kita nak tahu yang sahih atau tidak sahih, yang itu pun satu masalah. Yang itu pun satu masalah. Banyak lagi perkara lain yang kena ambil kira. Yalah, itulah. Ada lagi? Ya. Itu saja. Kedua-duanya boleh. Tapi kalau dia berdiri dulu, itu lebih baik. Kalau dia mampu lah. Kena ada lah kursi itu, tak apalah dia dimaafkan lah. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Ada saja.
Ya, itu pendapat yang akhir kita pegang itu salah satu pendapatnya. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada syarat itu. Masyaqqah adakah atau tidak adakah? Kalau selagi dalam tempoh dia tu memang dibenarkanlah, dibolehkan. Sama ada kesusahan kah atau tidak ada kesusahan. Kemudian tempoh tu pula tak sama pula, dia banyak sangat khilaf. Tempoh pula tak sama pula. Ada yang kata 3 hari, 4 hari, lebih daripada tu tak boleh lah. Ada yang, kalau Imam Bukhari 19 hari. Dalam masa 19 hari tu ada susah ke tak susah ke? Tak kisah dia. Jamak qasar dan jamak tu pula bukan jamak suri saja, jamak hakiki pun boleh, semua boleh. Jadi ini banyak khilaf tu, banyak sangat. Mana-mana kita pilih insya-Allah boleh semuanya, insya-Allah boleh. Sekadar itu dari Allah.